Syida, boleh mulakan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهه في الدين وعلمنا التأويل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, hari ini Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Taala untuk berada di taman-taman syurga, sambung daripada jam sekarang ke 10.30 pagi pula. Alhamdulillah kita masih berterusan di dalam lingkungan majlis ilmu, Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan tanpa masa sebab kita dah masa pun dah agak terlajak sikit. Kak Syida serahkan majlis kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Surah Al-Mu'minun adalah tindakan kita setelah kita belajar tadabbur daripada surah Al-Waqi'ah dan surah Ar-Rahman itu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu buat kali yang kedua, siri yang kedua untuk kita sama-sama mengambil petunjuk, mengambil teladan, mengambil manfaat daripada surah Al-Mu'minun, yang mana suratul Mu'minun ini ia merupakan surah yang ke-23 dalam tertib susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang dimaklumkan oleh Kak Syidah sebentar tadi, bahawasanya pemilihan suratul Mu'minun ini dipilih adalah lanjutan setelah kita selesai mempelajari suratul Rahman dan suratul Al-Waqi'ah. Maka suratul Mu'minun ini, permulaan ayat dalam suratul Mu'minun memberikan kita panduan apakah yang perlu kita lakukan, apakah tindakan yang perlu kita buat agar kita ini sama-sama mendapat rahmat Allah. Daripada rahmat Allah Ta'ala itu, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Al-Firdaus. Jadi surah Al-Mu'minun ini, pendekatan yang kita gunakan seperti kebiasaannya, sila rujuk kepada nota yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nak dapat nota bagaimana, boleh ambil nota tersebut melalui link Google Drive yang telah diletakkan di ruangan chat di dalam Zoom ini. Begitu juga tuan-tuan boleh dapati di ruangan komen di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Nota yang disediakan itu tidaklah seperinci yang tidaklah nota tu secara lengkap, tidaklah secara terperinci, bermakna tidaklah hanya boleh bergantung semata-mata kepada nota yang disediakan. Tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada pelbagai kitab-kitab tafsir yang membicarakan tentang suratul Al-Mu'minun. Pada minggu lepas,
Ya, pada minggu lepas, siri yang pertama, Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah, kita telah mempelajari bab yang pertama, iaitu kita telah mengenali sedikit sebanyak tentang latar belakang surah Al-Mu'minun. Okay, ada 6 maklumat bagi pengenalan surah Al-Mu'minun. Kemudian Alhamdulillah pada minggu lepas kita juga telah mengetahui dua tujuan surah Al-Mu'minun, yang mana tujuan yang pertama adalah Allah nak menerangkan dua kumpulan manusia. Kumpulan yang pertama manusia yang berjaya, kumpulan yang kedua manusia yang dia gagal. Kemudian tujuan yang kedua yang tidak ada dalam nota ini tetapi kita minta kepada semua supaya membuat catatan, yang mana surah Al-Mu'minun ini juga merupakan surah yang menjelaskan kepada kita semua apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita ini di muka bumi. Jadi kalau kita nak tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah, antara maklumat itu berada dalam suratul Al-Mu'minun. Kerana suratul Mu'minun merupakan surah yang paling terperinci menerangkan tentang fasa-fasa kejadian manusia. InsyaAllah nanti kita akan sampai kepada ayat itu, iaitu ayat 12 hingga ayat nombor 16. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita juga telah dapat mengetahui apakah hubung kait ataupun dalam istilah ilmiah, dalam perbahasan ulama-ulama dalam ulumul Quran, istilah munasabah. Apakah hubung kait di antara pembukaan suratul Mu'minun dengan penutup suratul Mu'minun? Kita telah menyebutkan pada minggu lepas, Alhamdulillah. Kemudian pada minggu lepas juga, kita telah sama-sama dapat mempelajari sedikit sebanyak tentang hikmah. Kita telah dapat belajar pada minggu lepas bab nombor 4, kandungan ringkas suratul Al-Mu'minun. Ini kita telah ambil masa yang agak panjang juga bagi bab yang keempat. Jadi inilah sedikit sebanyak maklumat ringkas untuk pengulangan yang telah kita pelajari pada siri yang pertama. Al-Ma'lum. Kita semua ni ingatan kita tak macam orang-orang yang terdahulu. Seperti saya jugalah. Okey, kalau kita tak ulang balik semula, tak sebut semula, mungkin kita pun dah tak ingat dah. Minggu lepas kita belajar apa, sebab kelas banyak sangat. Kadang-kadang sampai tertukar nota pun ada. Kan? Tapi tak apa. Sebagai peringatan dan kita buat pengulangan ringkas lah. Jadi saya minta maaf ambil masa sikit untuk mengulang-ulangkan, membuat pengulangan sedikit supaya mungkin ada rakan-rakan kita yang baru dapat hari ini mengikuti pengisian kita pada pagi ini. Dialu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jika sesiapa yang ingin melihat rakaman pada siri yang pertama, boleh lihat di page Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, insya-Allah ada maklumat di sana. Namun begitu, program kita pada pagi ini sebenarnya ia dianjurkan oleh Persatuan Ahsanu Amala. Saya sebagai pembimbing dari Akademi Tadabbur Malaysia ini hanya menunaikan amanah yang diberikan oleh kumpulan grup Ahsanu Amala. Baik, kita pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita telah memasuki huraian untuk pembukaan surah ni. Jadi minggu lepas kita dah masuk untuk pembukaan surah Al-Mu'minun, yang mana pembukaan surah Al-Mu'minun ini dia memberikan fokus kepada 6 sifat. Ada 6 ciri-ciri
orang yang beriman. Ada 6 ciri. Okey, 6 ciri itu, okey, kita boleh lihat dalam nota, tengok pada muka surat yang ke lihat muka surat yang ketujuh. Okey, kita akan rujuk terus kepada muka surat yang ke-7. Kalau sesiapa yang ingin merujuk di dalam Al-Quran, kalau tuan ada Quran terjemahan pun bagus juga, boleh silang rujuk supaya kita boleh manfaatkan Quran terjemahan yang ada di tangan kita semua, jadi manfaatkan. Okey. Jadi kita sebenarnya pada minggu lepas kita telah masuk kepada bab yang kelima. Bab yang kelima ni sebenarnya bab tentang apa? Tentang kita nak masuk kepada tadabbur ayat dah. Kita nak mula masuk kepada tadabbur ayat. Apabila kita nak masuk kepada tadabbur ayat, kita kena lalui dulu tafsiran ayat. Tafsiran ayat ni maknanya kita nak tahu dulu apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita bagi setiap ayat. Jadi Alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah selesai keterangan ayat yang pertama. Jadi pada pagi ini, insya-Allah kita mohon rahmat dari Allah untuk kita membincangkan ciri orang beriman yang pertama, iaitu pada ayat nombor 2. Kalau tengok ada 6 kotak ni, maknanya di sinilah 6 sifat yang perlu ada bagi orang-orang yang dia benar-benar beriman. Ada 6 ciri. 6 sifat ini dia berada pada ayat pertama nombor 1, ciri 1, ayat 3, ayat 2 ciri 1, ayat 3 sifat kedua, ayat 4 sifat yang ketiga, ayat 5 dan 7 sifat yang keempat, ayat 8 sifat yang kelima, dan ayat 9 sifat yang keenam. So pada berapa kali sifat orang beriman? Ada 6. Okey. So pada pagi ini insya-Allah ya, kita cuba dengan kadar yang mampu, apa-apa pun ia bergantung kepada izin dari Allah. Mohon Allah berkati majlis ilmu kita pada pagi ini daripada permulaan sampailah kepada penghujungnya. Okey, kerana kita memang dah tak banyak masa yang Allah beri kepada kita ni, kita manfaat yang baik sebaik mungkin untuk kita menjadi orang-orang yang al-mu'minun. InsyaAllah kita cuba sasarkan pagi ni untuk kita belajar ayat yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Sebab dalam nota yang ada di dalam Google Drive itu, memang nota tu dia sampai ayat nombor 4 sahaja. Dia tak ada nota untuk ayat nombor 5 dan nombor 5 tu tak ada lagi. InsyaAllah nanti, sebab tu saya sasarkan hari ini kita nak habiskan kesemua maklumat di dalam nota itu, ayat 2 sampai ayat 4. Jadi insyaAllah pada minggu yang berikutnya, okey, saya akan bagi nota yang kedua untuk ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Doakan semoga Allah lapangkan urusan kita semua. Ya, tanpa daripada Allah, tanpa segala-galanya dari Allah, tentu kita tak akan dapat apa yang kita impikan, apa yang kita sasarkan. Baik, pada minggu lepas maklumat yang penting. Sebelum saya teruskan kepada ciri yang pertama, okey, dalam suratul Mu'minun ni, ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 9 ni, Allah banyak menggunakan perkataan ini. Allah banyak menggunakan pendekatan kata nama, al-ismu. Ni kita telah terang pada minggu lepas. Kata nama ni maknanya Allah Ta'ala menggunakan satu istilah kata nama yang dia sebenarnya kata nama ni dah buat. Dia ada perbuatan tapi letak kata nama. Contoh macam al-mu'minun. Al-mu'minun, orang-orang beriman. Jadi kalau orang-orang beriman, maknanya dia telah beriman. Tapi dia dapat gelaran orang beriman. Macam istilah kita mudah, macam istilah kita faham, macam
pelajar. Tentu dia dah belajar. Apa lagi contoh kan? Okay, itu kata nama. So dalam Suratul Mukminun ini, ia banyak menggunakan pendekatan memberi gelaran. Jadi kalau istilah orang beriman, maknanya orang itu dia sentiasa beriman. Sebab kata nama merujukkan kepada sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Maknanya orang beriman tu sentiasa beriman sampai dia mati. Itulah adalah Al-Mu'minun. Dia sama macam surah Al-Kafirun. Orang-orang yang kafir. Sampai mati dia jadi kafir. Kalau Al-Mu'minun, sampai mati dia jadi orang yang beriman. Okey. Kita terus kepada ayat yang kedua. Okey, muka surat nombor 10. Okey, tengok muka surat nombor 10 ataupun tuan-tuan boleh lihat di hadapan skrin Zoom tuan-tuan dan perempuan atau boleh tengok di FB. Okey, moga-moga jelas ya. Kalau tak nampak apa yang saya paparkan, tolong maklumkan. Kalau suara saya kurang jelas, tolong maklumkan. Okey. Kita tengok kepada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Okey. Alladzi, kita tengok dulu terjemahan dia. Alladzi iaitu orang-orang. Alladzina iaitu orang-orang. Orang-orang lah. Alladzi ni dia adalah isim mausul. Dia adalah yang memperincikan. Iaitu orang-orang. Okey, orang-orang di sini dia merujuk ataupun merujuk kepada orang yang mana? Siapa orang tu? Jadi orang-orang di sini merujuk kepada al-mu'minuna. Okey, sebab ni kan ayat nombor 2. Ni ayat nombor 2, yang mana ayat nombor 2 ni memperincikan siapa orang mukminun yang ada pada ayat yang pertama. Sebab ayat pertama hanya menjelaskan orang mukminun ini mereka benar-benar telah mendapat kejayaan. Itu kenyataan pada ayat pertama. Tetapi Allah tidak menjelaskan lagi apakah ciri-ciri al-mu'minun itu. Maka bermula ayat yang kedua. Ayat yang kedua inilah yang menjelaskan siapa al-mu'minun pada ayat yang pertama itu. Sebab itu ayat kedua berbunyi alladzina, iaitu orang-orang. Orang-orang apa? Orang-orang yang beriman. Okey, jadi ciri pertama bagi orang beriman itu apa? Hum. Hum tu maknanya mereka. Jadi kita kena tambah sini, iaitu orang-orang mereka yang. Mereka yang. Kalau kita nak buat terjemahan perkata, ikut kalimah by kalimah, perkataan by perkataan, alladzina iaitu orang-orang. Orang-orang tu apa dia? Hum, mereka. Al-Quran ni dia tak sama macam bahasa kita. Dari sudut tata bahasa kita mungkin macam orang-orang tu pun dah tak tepat kan. Tapi kita Al-Quran dia bukan dalam bahasa Melayu. Jadi kita kena faham Al-Quran lah. Jadi alladzina hum iaitu orang-orang yang mereka sebenarnya. Mereka yang apa? Fi dalam solatihim, solatihim mereka. Kalau kita terjemah ikut perkata, mereka ni ada 3 kali sebenarnya. Mereka yang khusyuk dalam salat mereka.
Tapi terjemahan tata bahasa kita tak ulanglah mereka tu, sebab dalam bahasa Quran, dia kenapa Allah ulang banyak ganti nama? Mereka. Nak memuliakan mereka tu sehingga dihulangkan mereka tu 3 kali sebenarnya. Alladzina sebenarnya mereka. Hum mereka. Khosyi'un ni pun sebenarnya adalah mereka yang ramai. Tapi tak apalah. Okey, kita fokus kepada apa sebenarnya yang Allah nak bagi tahu tentang orang mukmin. Jadi ciri yang ayat kedua ni menyebutkan ciri yang pertama sekali. Sebab apa ciri pertama? Sebab dia ayat nombor 2. Dia bukan ayat nombor 3 tapi ayat nombor 2. Maknanya atas sekali. Allah kata orang yang mukminun yang dia benar-benar akan dapat kejayaan tadi, mereka yang dalam solat mereka khusyuk. Okey, khusyuk ni kalau boleh tambah, khusyuk kat sini tolong tambah perkataan sentiasa khusyuk. Lepas perkataan yang ni tolong tambah perkataan sentiasa. Sebab khusyi'un ni khusyi'. Kalau ramai khusyi'un. Khusyi' ni dia adalah kata nama. Dia macam mukminun. Khusyi'un. Khusyi'un ni maknanya orang yang dia sentiasa dia khusyuk dalam solat yang mereka kerjakan. Bukan khusyuk ni sekejap. Sekali je solat tu khusyuk. Tak. Khusyuk ni dia orang yang sentiasa khusyuk dalam solat mereka. Okey, dah jelas perkataan khusyuk ni. Okey, sekarang mari kita memperincikan apa makna khusyuk kat sini. Apa makna khusyuk? Kita nak perincikan apa makna khusyuk. Sebab kita faham kan, solat ni semua orang faham. Kan? Solat fardu, solat sunat, semua orang faham. Tapi bukan isu pada solat semata-mata. Tetapi isu utama pada khusyuk. Khusyuk dalam solat ni, dia terletak pada ayat yang kedua bermakna ciri yang paling mendominasi bagi orang mukmin ini adalah orang yang khusyuk dalam solat mereka. Okey. Jadi, mari kita bincangkan apa makna khusyuk di sini. Okey, lihat kepada tafsiran ayat. Okey, kalau kita tengok pada tafsiran ayat, apa makna khusyuk daripada bahasa? Okey, khusyuk sebab dia ain kan? Okey. Dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraish Shihab hafizahullah, beliau mengatakan perkataan khusyi'una diambil ataupun berasal dari perkataan khusya'. Daripada perkataan khusya' dia menjadi khusyi'un. Khusyi'un ni adalah ramai orang yang khusyuk. Maknanya ramai orang yang sentiasa khusyuk. Okey. Daripada perkataan khusya'a, dari sudut bahasa apa? Khusya'a tu yang dia diam. Macam tuan-tuan dan perempuan lah. Kan? Orang tanya soalan, dengar tak? Faham tak? Dia diam, dia tak jawab. Maknanya khusyuk. Lepas tu dia tenang pun maknanya khusyuk. Dia khusyuk ni dari sudut bahasa dia kaitkan dengan as-sukun. Dia tenang, dia diam. Itu dari sudut bahasa dia khusyuk. Kan? Jelas tak? So kalau belajar dia diam je. Kenapa diam semua ni? Khusyuk ustaz dia cakap. Kan? Itulah khusyuk. Dari sudut bahasa dia. Sudah tak? Diam dan dia tenang. Itulah khusyuk. Okey. Kita nak kaitkan khusyuk di dalam solat. Ambil semula pengertian khusyuk yang ditafsirkan dalam tafsir Misbah ni, kita masukkan makna khusyuk ini di dalam solat. Okey. Apa maksud khusyuk dalam perbahasan solat? Okey.
Maklumat ni sebenarnya saya ambil daripada tafsir Al-Imam Ibn Kathir sebenarnya. Okay. Kita lihat apa pentarifan khusyuk dalam solat seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, sebab tu Sayyidina Ali ni lebih tepat dipanggil radhiyallahu anhu. Okey, Sayyidina Ali bin Abi Talib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, ayah kepada Hasan dan Husin. Sayyidina Ali semua sedia maklum. Lepas tu pula kita nak lihat nukilan daripada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Ibrahim An-Nakhai di kalangan para ulama tabi'in. Sayyidina Ali sahabat, Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in. Maknanya kita merujuk kata-kata sahabat, kata-kata para tabi'in. Masya Allah. Bahagia hidup kita kalau kita kalau kita bersama dengan orang-orang yang salafus soleh, yang dekat dengan Nabi. Ali, sahabat Nabi. Ibrahim Nakhai, anak murid kepada para sahabat. Okey, apa makna khusyuk ni? Kedua-dua para ulama ini mengatakan al-khusyu'u khusyu'ul qalbi. Dia kata apabila bincang tentang khusyuk, dia ada kaitan tentang khusyuknya hati. Jadi apabila kita solat, yang dikatakan solat itu khusyuk, fokus ditujukan khusyuk itu dikaitkan dengan hati ni. Okey, hati ni, hatinya khusyuk. Okey, itu pentakrifan yang pertama. Ulasan yang pertama. Okey, jelas? Hatinya khusyuk. Sebab kita tahu kan, hati dia akan sambung dengan otak. Jelas tak? Otak kita akan fikir apa ketika solat, ia ada link dengan hati kita. Dan kita faham kan? Selalu Allah sebut. Kan? Hati dia kaitkan dengan otak kita, pemikiran kita. Jadi, kalau ikut Sayyidina Ali, Ibrahim Nakhai, dia kata khusyuk tu adalah khusyuknya hati. Okay, tak habis lagi. Kita bincang yang ulasan yang berikutnya. Okey, kita lihat pula apa ulasan seorang lagi tabi'in iaitu Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala alaih. Okey, apa makna khusyuk ni? Al-Imamul Basri, beliau mengatakan khusyuk ni dia ada 3. Pertama dia kata kana khusyu'uhum fi qulubihim. Yang pertama dia kata apabila sebut khusyuk dalam solat ni adalah khusyuk pada bab hati. Ini kita telah sebut tadi. Lepas tu dia kata khusyuk dalam solat ni apa lagi dia kata? Faghaddu bidzalika absaruhum. Mereka yang dia menundukkan pandangan dia. Maknanya berkaitan dengan mata juga. Maksudnya mata ni kan, dia melihat ke arah mana ketika solat. Jadi kalau ikut Hasan al-Basri, dia menundukkan pandangan. Dia tunduk pada tempat yang perlu dilihat. Nanti kita akan bicarakan panjang sekejap lagi, ada lagi perincian dia. Kalau kita berdiri tegak untuk kita solat, maka ketika kita berdiri tegak, mata kita ni akan melihat di mana sunnah Nabi SAW. Kita nanti kita akan sebut hadis tu adalah melihat ke bawah ke tempat arah sujud. Dikaitkan dengan mata. Tapi kalau mata tengok ke kanan, tengok ke kiri, tengok ke atas siling tu, kan? Dia sudah dikaitkan dengan tidak khusyuk. Okay, nanti kita akan perincikan lagi. Okey. Satu lagi ciri orang yang khusyuk, kata Al-Hasanul Basri, wa khafadul janah. Dia kata ketetapan anggota badan dia. Maknanya anggota badannya tidak bergerak banyak, kan, dia tetap. Faham tak maksudnya? Itu 3 ulasan, 3 perincian yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri.
Tetapi kalau kita gabung antara Sayyidina Ali ibn Nakhai, paling utama pada khusyuknya hati. Tiga-tiga ni ada kaitan. Betul tak? Okay, kita baca lagi pada muka surat yang ke-11. Okay. Kita tengok pada muka surat 11. Okey. Kita sebelum kita perincikan tentang khusyuk tu kan, okey, kita lihat dulu apa kepentingan khusyuk tu. Okey, apa kepentingan khusyuk tu? Okey, dalam nota ni saya nukilkan ulasan Syekh As-Sa'di dalam Taisirul Karimur Rahman. Okey. Kata Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Al-Quranul Karim, Taisir Al-Karimur Rahman, beliau mengatakan, saya minta tentara perempuan tolong tambah sikit. Ada perkataan perlu tambah dekat sini. Okey. Dekat sini beliau kata dia kata solat yang tidak. Tolong tambah perkataan tidak. Selepas huruf yang tu tambah perkataan tidak. Okey. Beliau kata dalam tafsir Taisirur Rahman ataupun tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan fas-salatu allati la khusyu'a fiha. Okey, beliau kata solat yang tidak mempunyai unsur khusyuk sama sekali. Maknanya kalau kita kerjakan solat tu tak ada khusyuk, dia kata. Okey. Wala hudurul qalba, dan tanpa penghayatan hati. Ni tanpa penghayatan hati ni juga menjadi kepada perincian khusyuk tu apa. Nampak? Okey. Syekh Sa'di kata, kalau siapa yang solat tapi khusyuk tak ada, dia kata. Penghayatan hati tu tak ada penghayatan. Okey. Tentang dia tu sedang solat, dia baca apa, dia sebut apa, kan, daripada doa iftitahnya, daripada takbiratul ihram tu kan, dia tak ada penghayatan. Kejap lagi kita akan ulas lagi macam mana nak dapat khusyuk tu lagi, kejap lagi. Okey. Lepas tu dia kata wa in kanat mujziyatan musaban 'alaiha. Dia kata sekalipun sudah cukup menggugurkan kewajiban dan mendapat pahala. Maknanya kata Syekh Sa'di, dia kata orang yang tak khusyuk dalam solat ni, hati dia tak fokus, hatinya tak ada penghayatan dalam solat, dia kata sekalipun dia telah menunaikan kewajipan solat, dia kata kan, sebab solat ni rukun dia tak ada khusyuk. Khusyuk tak termasuk dalam rukun kan. Tapi okey, dia dah solat, dalam buku amalan dia telah tunaikan solat fardu sekian-sekian. Okey, selesai solat. Dia dapatlah pahala sebab dah tunaikan kewajipan tu. Tapi sembahyangnya tak ada khusyuk. So, As-Sa'di mengatakan, dia kata fa inna thawaba ala hasabi ma ya'qilul qalbu minha. Dia kata namun dia kata besar dan kecilnya pahala yang Allah bagi pada solat tu, dia kata bergantung dengan sejauh mana hati menghayati solatnya. Okey. Jelas tak? Nanti kita akan kaitkan. Dia khusyuk ni buah dia, benda utamanya pada hati. Nanti kita akan belajar macam mana Nabi khusyuk dalam solat. Nanti kita akan jumpa pada hati. Okey, jelas. Maknanya kata Sa'di ni, walaupun kita sembahyang, kita telah selesai. Okey, kita telah tunaikan kewajipan sembahyang fardu kita. Tapi pahala yang Allah bagi pada solat kita tu, dia bergantung pada khusyuk kita dalam solat. Yang mana khusyuk dalam solat ni, kata Imam Sa'di, yang merujuk kepada penghayatan pada hatinya. Pahala banyak, pahala sikit, sejauh mana khusyuknya solat dia tu.
Sejauh mana hatinya menghayati ayat Quran yang dia baca, lafaz takbir yang dia faham, doa iftitah yang dia faham, surah-surah yang dia baca dia faham. Kan? Dia baca tasbih tu dia faham. Dia puji Allah tu dia faham. Sejauh mana hati. Sebab hati ni menjadi tonggak utama kepada khusyuk. Okay, dapat ya? Okay, kita baca satu lagi ulasan Al-Imam Ibnu Kathir. Okay, Ibnu Kathir kata, okay, Ibnu Kathir, beliau mengatakan, dia kata, wal khusyu'u fi salati. Dia kata khusyuk dalam salat. Dia kata, innama yahsulu biman faghara qalbahu laha. Dia kata, khusyuk dalam solat ni hanya akan dapat dibuat, dia kata, oleh orang yang memberi tumpuan hatinya pada solat tersebut. Maknanya Ibnu Kathir, beliau telah memberikan solusi. Macam mana nak dapat khusyuk ni? Dia kata khusyuk dalam solat ni hanya dapat dibuat bagi orang yang hatinya fokus pada solat dia. Dia kaitkan dengan hati juga. Okay, lepas tu, Ibnu Kathir dia kata lagi dalam taksir dia. Dia kata, washtaghala biha amma adaha. Dan dia melupakan segala perkara yang lain daripada solat. Dia melupakan segala perkara yang lain dari solat. Kita kalau tengok ulasan Ibnu Katsir ni macam terbalik je. Betul tak? Kita mengingat yang luar banyak dari solat. Tapi solat tu entah ke mana. Kan? Tapi Ibnu Katsir kata, orang yang boleh khusyuk ni, hati dia tumpu pada solat dia. Lepas tu dia tak fikir dah benda-benda yang lain yang bukan dalam solat, dia kata. Kemudian dia kata apa lagi? Wa atharaha ala ghairiha, dan dia mengutamakan solat di atas perkara yang lain. Maka dia kata apa? Dia kata wahina idin takunu rahatan lahu wa qurrata ainin. Dia kata kalau hati kita fokus dengan ibadat solat, kita boleh lupakan semua benda-benda yang tidak ada kaitan dengan solat. Dia kata maka pada saat itulah akan datangnya, akan wujudnya, dia kata apa? Dia kata ketenangan dan kebahagiaan pada solat tu. Maknanya Ibnu Katsir ni dia nak kata orang yang khusyuk dalam solat ni sebenarnya orang yang tenang, orang yang dapat kebahagiaan. Kan? Kita solat, kita rasa penat. Kita solat, kita rasa berat. Tapi sebenarnya orang yang dapat buah khusyuk tu, sebenarnya dia akan dapat ketenangan. Best sangat solat lepas aku solat ni, ya Allah, tenang rasa. Kita rasa macam dekat dengan Allah. Bahagia rasa. Siapa dapat rasa macam tu selepas dia solat? Tapi kalau sekadar, Alhamdulillah, dah solat dah. Tapi, kan, masih lagi marah tu membara. Masih lagi hati tu menjadi tidak tenang. Banyak lagi kekusutan yang berlaku. Macam tu kan? Jadi solat kita tu dia kena baiki lagi. Sebab ada sesuatu pada solat. Nanti kita akan tengok macam mana Nabi solat. Okey. Jadi siapa yang dia rasa sembahyang dia, lepas dia solat dia rasa tenang, dia rasa bahagia, dikaitkan dengan khusyuk dalam solat, kata Ibnu Katsir. Khusyuk dalam solat buahnya pada hati dia. Lepas tu pada minda dia. Kan, sebab Ibnu Katsir kata dia lupa segala apa yang ada luar daripada solat. Tapi kita dalam solat tu lah macam-macam kita fikir dalam solat tu. Kan? Macam-macam kita fikir. Lepas solat tu boleh keluar senarai semak. Oh, tadilah solat aku fikir apa? Boleh keluar. Kalau barang hilang, kalau terlupa letak kunci dalam solat tu, dia boleh ingat kunci tu letak kat mana. Macam mana jadi macam tu?
Okay, jelas Saya cakap ni khusus pada diri saya jugalah. Kadang-kadang memang selalu jadi macam tu. Kan? Duk fikir juga. Kadang-kadang terlintas dalam fikiran. Nota ni dah siap ke belum? Bising pula makcik-makcik tu nanti. Contoh kan. Kadang-kadang terfikir juga. Sebab tu kita ni kalau boleh selesaikanlah mana-mana kerja yang kita boleh buat dulu. Okey, tenangkan diri dulu. Lepas tu kita solat. Okey, jom. Kita pergi Assalamualaikum kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Nak tanya, boleh ke kita dapat kekhusyukan dalam solat kalau kita tak faham bahasa Arab, apa yang kita baca tu? Boleh tak Ustaz? Maknanya kita macam mana nak cakap macam Macam faham. okey faham ya. Okey macam contohnya Al-Fatihah ya. Okey kita boleh sikit-sikitlah faham ya. Okey. Makna dia ya. Tapi bila nak baca Al-Fatihah tu nak masukkan sekali makna dia kadang terlari juga Ustaz. Kan dia tak dapat macam mana nak cakap? Ya. Ya tak dapat khusyuk lah Ustaz, yang paling senang. Ya, tak dapat khusyuk. dia akan menghilangkan tumpuan kita kan. Maksudnya sepatutnya solat Makin tak fokus. Solat tu sepatutnya kita fikir Allah je. Kita fikir kita sedang menghadap Allah kan. Ayat kita baca tu sebab apa? Okey, sebab kita tak kata orang yang tak faham apa yang dia baca tu bukanlah merupakan menyebabkan dia tidak dikatakan tidak khusyuk, tetapi salah satu penyebab utama untuk faham untuk menjadi tumpu. Dia sebenarnya khusyuk ni dia ada kaitan dengan penumpuan kan. Dia dikaitkan dengan apa yang kita sebut kita faham. Okey, tapi kalau kita tak faham tu, sekurang-kurangnya kita tahu tentang kalimah tu. Seolah-olahnya ayat Alhamdu tu kita boleh bayangkan alif lam ha mim dal lim lam lam. Tu kita boleh faham tu. Dan kita boleh ingat Allah Ta'ala tu, itu sudah membantulah. Tapi usaha lagi untuk faham daripada takbiratul ihram tu, Allahu Akbar. Apa makna Allah tu maha besar? Kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kita faham. Allah tu akbar kabira apa, walhamdulillahi kathira tu apa, wajahku wajahi lazi tu apa. Sampailah dia baca at-tahiyyah, dia faham apa tu at-tahiyyah, apa tu al-mubarakatu salawatu. Itu memang cara yang faktor yang sangat utama boleh menyebabkan pemikiran kita, otak kita, minda kita fikir pada bacaan tu. Sebab kita tak nak fikir benda lain. Tapi apabila kita tak boleh fokus pada apa yang kita baca tu, menyebabkan nanti benda lain akan masuk. Tapi kita cubalah ya, kita cuba dengan daya dan usaha yang ada. Minta Allah Ta'ala tolong. Minta pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kita rasa khusyuk di dalam solat tu. Okey. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan lagi. Okey. Sekarang kita dah tahu dah kepentingan khusyuk kan. Sekarang kita nak pergi kepada perincian lagi. Apakah perbuatan yang boleh menghalang kepada khusyuk? Dekat sini sebenarnya, yang kat sini kita dah masuk kepada tindakan dah sebenarnya. Okey, sebab kita dah tahu. Tindakan kita belajar pada ayat 2 ni, tindakan kita kena baiki solat kita supaya lebih khusyuk. Okey, supaya kalau kita solat 5 minit, kita solat 7 minit sebagainya, kita fikir pasal solat je. Kan? Jadi kita dah tahu dah itu tindakan kita kena buat. Tapi macam mana cara dia untuk kita khusyuk dalam solat? Okey, kita lihat apa yang dikatakan, yang dicadangkan oleh Nabi SAW. Kita terus pergi kepada tajuk, apakah perbuatan yang menghalang kita khusyuk ketika solat? Ini di antara petua-petua yang Nabi beri kepada kita. Okey, ini sunnah Nabi SAW. Okey, yang pertama, antaranya Nabi melarang kita menahan lapar dan kita berhadas. Sama ada kita tahan nak buang air kecil ataupun air besar. Nabi larang. Kita tengok dulu hadis ni, nanti kita akan perincikan pada hadis ni. Itu nombor 1. Tahan lapar.
Kita dah lapar sangat ni. Kan, makanan dah ada. Waktu masih panjang lagi ni. Kan, macam mana? Sembahyang dalam keadaan lapar, kan, tapi awal waktu, kan, masuk saja dah sembahyang. Tapi perut lapar. Kita tengok apa perbahasan para ulama. Dan Nabi pesan apa pada kita? Sabda Nabi SAW, ini hadis sahih, riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, la salata bihadri ta'ami. Nabi kata, Nabi kata tidak ada solat. Tidak ada solat ni bukan bermakna orang tu tak solat. Tapi tidak ada solat ni bermakna solat itu tidak sempurna. Catat tulis kat situ. La solata. Maksudnya tidak sempurna solat, kata Nabi. Bihadrati ta'ami, ketika makanan sedang terhidang. Wala huwa yudafi'ul akhbathani, dan ketika dia menahan dua hadas. Akhbathan iaitu dua hadas. Hadas apa? Al-baulu, hadas kecil, wal-gha'id, iaitu hadas besar. Contohnya kita nak buang air kecil ataupun kita nak buang air besar. Tahan, perut ni sakit ni. Perut ni nak buang air kecil kan, kita tahan dia. Maka apabila kita menahan dua hadas ni, dia boleh mengganggu penumpuan kita untuk solat. Sebab apa? Kan, kita tunggu. Bila imam nak cepatlah nak buang air tadi. Dia akan mengganggu pada ibadat solat tu. Ini yang para ulama menyebutkan kalau ada dua situasi seperti ini akan menyebabkan solat kita tidak ada lengkap. Sebab apa? Sebab makanan dah terhidang. Maknanya kita lapar. Bukan maksud makanan terhidang ni secara mutlak. Maksudnya kalau walaupun makanan dah ada, dah siap masak, kan, kita duk order dekat food grab tu dah sampai, kan, betul tak? Tapi kita kenyang lagi, tak apa. Sebab dia tak mengganggu pada makanan tersebut. Tapi kalau kita lapar, makanan dah ada, kan, kita nak sembahyang dulu. Ini fiqh yang kita kena bijak. Allah Ta'ala ni dia maha bijaksana. Kan, Nabi sebut tentang maklumat ni. Okey, kita terus kepada hadis lain. Kita tengok apa pesanan Nabi SAW tentang makanan yang dah ada. Tapi kita lapar, tak nak makan dulu. Sedangkan waktu solat tu masih panjang. Nanti kita akan baca perincian dekat bawah tu, ulasan An-Nawawi. Jadi hadis kedua, hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum", apabila makanan malam telah diletakkan, maka wa uqimatis salatu, dan iqamat solat telah dikumandangkan. Nabi suruh buat apa? Fabda'u bil 'asya'i. Nabi kata dahulukan dengan makan malam tu. Nabi kata. Nabi cadangkan. Makan dulu, kata Nabi, sebelum solat. Wala ya'jalanna hatta yafurugha minhu, dan janganlah dia tergesa-gesa hinggalah dia menyelesaikannya. Maknanya Nabi kata makan tu biar sampai kenyang, tapi taklah sampai melantak, sampai tak larat pula nak bangun nak solat. Maknanya maksudnya Nabi kata cukupkan apa yang kau nak makan. Istilah maksudnya makan tu makan untuk kita tampung perut kita nak makan lah. Jangan tergesa-gesa, kata Nabi. Makan dulu, kata Nabi. Tengok, Islam ni bukan agama yang menyiksa orang. Wajib. Tapi kata Nabi, kalau makan dah ada, perut lapar, makan dulu, kata Nabi. Jangan tergesa-gesa. Okey, ini sabda Nabi. Sangkut. Ustaz punya line tak okey kot dah. Apa ni? Tiba-tiba putus senyap je.
Subhanallah. Ya surah Al Karim. Dugaan. Subhanallah. Oh, Ustaz terkeluar. Allahu Akbar. Tunggu kejap lah Kak. Ya, tunggu. Rasanya lain Ustaz kot, something kot. Itulah Dan- tadi pun I kena tahu. Takutlah area Ampang ni kot. I Mungkin tadi terputus dekat my iPad. So sekarang I have to use my phone. Pun terputus tiba-tiba. Kak Mazidah pun macam tu kan, Kak Mazidah tadi. Ya, tadi saya dah terputus. So sekarang saya pakai my phone. Kalau ke area we all ke tak tahulah. Mungkin kot. Tiba-tiba je ni. Line Selcom tengah slow down. Anak tengah PDPR pun tak boleh masuk kelas. Oh ya ke? Oh Selcom lah tengok. patutnya. Saya tengok line Selcom pun tak ada ni. On off. Okey. Baik saya yang sini boleh. Itulah saya okey juga lagi. Tapi itulah memang slow lah. Tengok satu bar je ada. Dekat dia punya streamix tu. Okey. Ni sebentar ya, kita mesti masuk. Di sini use U-Mobile pun tak boleh juga masuk. Di area Shah Alam, U-Mobile pun tak boleh masuk juga. Allah.